Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam kepada semua viewers yang bersama dengan kita hari ini. Hari ini uh, kita ada sesi live lah, macam biasalah. Untuk pagi ni daripada sebenarnya pukul 11 lah. Tapi kita Lambat sikit. lambat sikit lah, tak apalah kan. Ada Jadi technical. ada technical sikit sebenarnya. Jadi ini hari ni kita akan start dalam pukul 11. Tadi pukul 11 suku jugalah sebenarnya kita start lah kan. Jadi hari ni kita akan bincangkan beberapa topik yang mana ramai orang tak tahu benda ni. Seperti biasa juga, kalau biasalah, kalau saya host ni memang saya bagi topik yang ramai orang tak tahulah sebenarnya lah. Jadi untuk hari ni, sebelum kita pergi topik pada hari ni, kita akan kenalkan dulu Andalusia Tijarah lah. Jadi nampak tak kat situ? Itu ada kita punya kedai lah kat situ. Jadi ini adalah gambar kedai kami ataupun tempat kedai kami lah, office kami ni. Jadi kami adalah Takaful Agency. Kalau siapa nak tahu, kalau yang mana ada orang panggil ada office tu, kan, itu memang Takaful Agency lah. Yang ini lagi lah, ni Andalusia punya lah. Jadi Andalusia memang ini, kalau tak buat agensi memang bukan Andalusia lah saya cakap lah. So kita akan perkenalkan dulu Andalusia Tijarah, yang mana kat belakang ni kita nampak logo Andalusia Tijarah, wakil Takaful anda. Jadi kami ni bermula pada tahun lepas 2019 pada Mac lah. Jadi kalau ikutkan memang agak lama juga sebenarnya kalau ikutkan. Memang untuk kalau kita nak beritahu, pelanggan kita memang ramai lah. Yang mana siapa tahu Andalusia memang ada ramai customer, ada ramai yang pergi umrah, pergi holiday semua. Jadi customer tu dia kata macam memang dia pergi holiday tapi dia nak ada coverage yang elok kan. Sebab dia tak nak ambil coverage yang orang panggil yang tak bagus, ataupun kalau bahasa lain sikit cikai kan saya cakap lah. Jadi dia tak nak coverage yang macam tu. So apa yang Andalusia buat lah, Andalusia buat collaboration ataupun apa orang panggil yang lain kalau Kerjasama macam tu. kerjasama dengan Etika Takaful. Jadi kita kerjasama Etika Takaful untuk membentuk satu travel insurance Takaful company lah. Travel Takaful. Takaful agency jangan cakap. Jadi dari situlah lahirnya Andalusia Tijarah lah. So dari segi tu memang banyak kita dah beri bantuan kepada jemaah semua kan. Kita tolong claim lah. Memang banyak. Kalau siapa nak tahu, kalau kita dari segi claim tu memang kita jaga benda tu. Betul. So banyaklah sokongan daripada jemaah kan. Sebab itulah kita adalah sampaikan perkembangan kita, banyak servis-servis yang kita sediakan. Contoh yang paling famous kalau yang tahun lepas punya adalah travel punya takaful lah. Jadi nama dia adalah, ni nama baru juga, Safar 360 nama dia. Jadi apa maksud Safar? Safar ni maksudnya perjalanan lah. 360 ni macam orang panggil menyeluruh kan. 360 lah semualah. Semua angle. Jadi kita punya takaful untuk perjalanan ni, kita ada takaful yang mana menyeluruh juga. Yang mana kebanyakannya tak ada orang panggil cashless medical ataupun orang panggil GL lah saya cakap, dekat luar negara. Kalau dalam negara boleh terima jugalah kan. Tapi kalau luar negara, kalau tak ada GL ni memang susah kalau siapa nak pergi travel ke luar negara. So kita punya orang panggil, kita punya advantage kita dari situ lah. Kita ada cashless medical yang mana kalau ikutkan orang panggil kemasukan kepada hospital ni, pada hospital untuk luar negara terutamanya umrah memang banyak berlaku kan. Kita punya jemaah sendiri, kita tahulah benda tu. So itu adalah kita punya niche juga. Jadi itu untuk tahun lepas. Tapi untuk tahun ni niche kita agak berbeza. Lain sangat. Sebab memang pusing 300, orang 180 lah, tapi ada orang panggil 360 juga. Tak kisah mana-mana lah. Jadi kita punya servis ni dah jadi lain daripada travel kan. Sebab travel sekarang kita tak boleh travel lah. Tapi kita sediakan yang mana kita ada servis lain yang mana pelanggan sendiri yang minta kan. Dia kata travel dah okey dah best dah. Boleh tak ambil buat servis lain untuk takaful ni kan. So kita adakan lah servis lain tu, iaitu kalau siapa tahu, yang pertama yang tadi kita sebut Tripcar 360 lah, ataupun Safar 360 lah nama dia. So itu adalah untuk pergi melancong kan, keluar ataupun dalam negara. Antara dua tu lah, tak kisahlah. So yang kedua adalah Fire Takaful. Kita buat juga takaful kebakaran, iaitu nama brand kita adalah Hit by T. Kalau nak ambil Fire Takaful tu, kalau kat internet tu nak cari, jangan cari lain, jangan cari Fire Takaful
Ali, jangan. Cari Hit by Tea kan. Cari Hit by Tea ada keluar, nanti dekat Facebook ada kontak lagi, kontak kat situ. Kalau Fire Takaful ni mungkin ramai orang tak tahu apa benda tu. Jadi apa benda tu? Boleh bagi sikit? Benda tu, Fire Takaful ni dia bukan dia bukan merujuk kepada satu je fire. Dia ada banyak cabang dalam tu, iaitu macam SME, macam mana? Untuk pengusaha, peniaga yang kecil lah. Baru nak start up business macam tu. Lepas tu kita juga ada macam ni apa? Yang banjir tu. Banjir juga. Cover kita punya kedai bila banjir. Oh ya, betul lah. Itu untuk tambahan lah. Jadi lepas tu macam minggu ni kita perbincangkan untuk Hit by Tea punya perbincangan lah kan. Pada semalam rasanya. Dua hari lepas. Yang mana kita bincangkan tentang yang mana kalau kita ada kesetiaan kepada pekerja ke tak. Jadi kalau contoh kalau pekerja pecah mana, habislah majikan tu kan. Memang terus lingkup kalau ikutkan kan. Kalau main duit ke apa, main stok. Jadi bila kita ada pekerja yang tak jujur ke apa, ada backup untuk majikan. Jadi kita adalah dia punya coverage dia. Jadi itu adalah Fire Takaful. Ramai orang tak tahu sebenarnya kalau untuk ambil yang kita sediakan juga untuk peniaga kecil juga. Jadi next kita ada adalah ni yang paling orang panggil yang paling giat kita buat lah kat sini, iaitu motor Takaful. Jadi motor Takaful ni apa? Ni senang cakap Renew Road Tax lah. Renew Road Tax dengan Takaful lah orang panggil. Jadi kita punya brand adalah Road Tax brand. Jadi nampak kat atas tu kan, tu ada logo tu. Itu adalah Road Tax brand je logo lah. Itu kita punya brand. Brand kita yang mana kita boleh bagi quotation dalam masa 10 minit. Lepas tu kalau bayar cepat, time tu juga kita boleh aktifkan polisi. Kita buat terus Road Tax boleh. So lepas tu kita akan post lagi, kita akan delivery lagi kepada viewers lah semua. Jadi itu adalah kita punya servis-servis lah. Ada satu lagi sebenarnya. Apa tu? Satu lagi nama dia Shumul Pro. Shumul Pro. Jadi Shumul Pro adalah, kalau siapa nak tahu, Shumul Pro adalah untuk siapa dia panggil coverage Takaful personal accident. Jadi kalau contoh kita ada kemalangan berlaku, bukan sakit lah, tapi contoh kita buat kerja kan. Buat kerja tiba-tiba lampu kita yang atas office kita jatuh ke atas kepala kita. Habis berdarah kita punya kepala kan. Contoh kalau mungkin sampai kita pengsan lah, saya cakap lah. So kena buat operation semua. So kalau siapa yang ambil Shumul Pro ni, kalau nak tahu apa maksud dia adalah, Shumul adalah menyeluruh, Pro adalah protection. Jadi dia adalah protection yang menyeluruh. Pelindungan yang menyeluruh lah. Jadi kalau siapa ambil Shumul Pro ni, dia tak kisahlah, mudah je. So contoh kalau Shumul Pro ni ada lain juga. Kalau berlaku kecurian kan, contoh kita keluar bank, kita dah keluarkan duit, lepas tu kita kena rompak kan. Jadi itu pun macam tak cover kan. Dengar cerita macam pelik je, boleh cover ke? Tapi sebenarnya boleh cover benda tu. So itu adalah kita punya servis yang keempat. Tapi hari ni kita fokus kita untuk servis yang ketiga. Dia sebenarnya campuran ketiga dan keempat jugalah. Dia adalah PA dan juga motor Takaful sebenarnya. So kalau siapa nak tahu, itu memang tempat kita ulang balik kita punya tempat ni kan. Jadi kalau siapa nak tahu, dia bersebelahan dengan Andalusia Travel Tours sendirilah. Yang besar tu, kalau nampak je lalu besar tu, sebelah dia mesti ada kita punya kedai lah, confirm. Kita punya yang kuning tu, nampak? Kat situ lah. Kita bukan kat atas, kat bawah. Kita kat Okay. So lepas tu mungkin waktu operasi kita mungkin viewers tak tahu. Waktu kita boleh bagi tahu sikit lah, sebabkan kita punya waktu ni tukar sebabkan oleh arahan KKM sendiri. Yang mana kalau sebelum ni kita daripada pukul 9 hingga pukul 5 ke 6. 6 9 hingga 6 Isnin sampai Jumaat. Tapi untuk hari Sabtu kita ada sampai dari pukul 9 juga lebih kurang sampai pukul 2. Jadi itu untuk waktu yang lama. Waktu yang mana kita cakap 2019 hari tu. Yang top, bila travel top lah time tu. Jadi bila untuk tahun ni kita more kepada sebabkan oleh kita ada pandemik ni semua. So kita kena kurangkan kita punya pergerakan lah, saya cakap lah. Mudah cakap pergerakan lah. Jadi cara dia adalah kita ubah juga masa bekerja kita. Maknanya kita kalau dulu 9 sampai pukul 5 Isnin Jumaat, tapi sekali ni kita dari pukul 10 pukul 9 juga. 9 sampai pukul 4 macam tu. Pukul 4 lah macam tu. Lebih kurang lah. Jadi kalau siapa yang datang ke office kami, datang waktu tu. Betul. Tapi untuk hari Sabtu Ahad tak ada lah. Hari Sabtu pun kita terpaksa work from home. Work from home lah, senang cakap lah. Jadi bila work from home ni,
online lah saya cakap. Jadi kalau siapa boleh yang je kan, boleh je call WhatsApp. lagi senang macam tu lah. Tak payah datang. Kalau datang office ni memang ambil masa juga. Kalau contoh viewer semua ada banyak, orang panggil, banyak urusan lain, baik WhatsApp je semua kan, lagi mudah. So itu adalah kita punya waktu operasi lah kalau cakap kan. So kalau untuk hari ni kita akan teruskan dengan Miss Nani sendiri. Sebab hari ni Miss Nani adalah bahagian expert untuk kita punya ni lah. Tak ada expert sangat. Tapi boleh lah jugalah. Banyak cerita nak cerita sebenarnya. Memang perkara yang saya beritahu, memang viewers banyak yang tak tahu benda ni. So minta viewers semua share dan like lah semua. Beritahu kawan-kawan semua ataupun keluarga kan, supaya video ni dapat disampaikan dah ilmu sebenarnya. Kita lebih kepada ilmu. Sharing ilmu, tak kisahlah benda lain. Tapi yang penting yang lain, orang lain semua dapat manfaat. So kita pergi komen dulu sekejap. Ada komen dah. So kita ada top sharer kita. Junaidah Mai. Dia kata salam Tuan Aziz. Or ke slash Miss Nani. Mana or? Ni ada slash lah. Slash Miss Nani lah. So dia kata salam lah. So ada Cik Linda Ibrahim juga. Assalamualaikum dan selamat pagi Miss Nani dan Tuan Aziz. Waalaikumsalam. Okay. So minta semua viewers yang ada kat sini ni, minta share dengan like lah. Tuan Aziz ni mungkin boleh, kita boleh cerita sikit lah. Boleh sikit. Jadi yang ni kita ada, yang mana lah, ambil satu. Okay. Yang ni kita ada adalah siapa ni? Kalau orang tengok ni macam pemukul alat sebenarnya kan. Kalau pun dia tengah marah nak pukul orang. Nak pukul orang kan kalau siapa mak-mak semua nak boleh juga. Tapi jangan pukul orang. Yang ni adalah pukul Tashenggo tol tu. Betul. Bukan pukul tol orang tol tu lah. Maksudnya pukul kat Tashenggo tu letak. Jadi kita letak kad kita kat sini. Contoh cakap lah. Yang ni kad ni contoh lah kad. So lepas tu kita dah lekat kan, dia boleh touch je terus. Kita pegang macam ni je. Nampak tak? Dia macam lagi panjang daripada tangan kita lah semua. So ini penting juga untuk wanita selalu. Jadi apa cara dia dapat? Cara dia komen saja. Komen, bagi komen kat sini biar saya nampak. Kalau tak nampak susah lah. Bagi saya nampak. So kita boleh bagi benda ni free of charge. Tak ada charge apa-apa. Post pun kita payung lah saya cakap benda tu. So, tak tahu nak komen pun cakap hi ke salam ke dah dapat dah benda ni. Cakap dot pun boleh. Tak kisah. So ada kad ni saya nak beritahu sikit lah. Kita ada kad baru kita. Yang mana kalau siapa yang renew dengan kita semua, kita ada bagi kad ni lah. Ialah business card kita. Yang mana bawah belakang ni ada remittance lah sikit. Untuk analisa tijarah. Analisa hijrah lah. Okay. So saya rasa boleh sambung untuk Miss Nani. Untuk topik hari ni. Topik hari ni adalah tajuk kita passenger pun ada coverage perlindungan macam tu lah? Ada juga. Mungkin viewers tak tahu. Macam saya pun tak tahu juga. Ada penumpang. Okay. Sebelum tu saya nak beritahu lah apa benda coverage driver at passenger ni. Driver at passenger ni coverage iaitu untuk jika berlaku kemalangan ataupun kematian untuk driver dengan passenger kita akan cover. So yang motor takaful yang kita ambil yang biasa basic tu dia tak cover untuk driver and passenger untuk kematian dan kecacatan. So tapi untuk driver tu dia cover untuk kereta tu jugalah kan. Kalau siapa ambil komprehensif lah. Saya cakap first party. Yang mana kalau kita ambil first party tu dia akan cover kita punya kereta juga, kenderaan. Tapi kalau contoh kalau siapa yang third party. Siapa yang ambil first party ni, sebenarnya dia tak cover untuk kecederaan first party tau. Kecederaan kita dengan kematian. So, apa cara dia adalah yang ni lah. Kena ambil ni driver and passenger. Okay, sebelum tu kemalangan jalan raya ni sudah menjadi perkara biasa yang hampir terjadi setiap hari. Kadang setiap live saya ulang benda ni untuk ingatan kita semualah. Okay, pelbagai Miss Nani selalu bila live tu mesti kes-kes kemalangan. Betul. Kadang rasa salah juga nak cakap tapi terpaksa lah cakap kan. Okay, sebab pelbagai sambung balik pelbagai inisiatif yang pihak kerajaan dah lakukan, namun masih ramai lagi yang tak mengindahkan tentang usaha-usaha dan bersikap untuk bersikap lebih cermat semasa memandu di jalan raya. Okay. Dalam live hari ini saya akan kongsikanlah beberapa tips atau cara nak selamatkan kita sebagai pemandu ataupun nak selamatkan kita punya penumpang. Sebab rata-ratanya selalu kan kita sebagai pemandu akan bawa family kita pergi jalan sana sini kan, balik kampung ke. Okay, mungkin so tips ni saya akan beri.
So tip yang akan saya berikan ni sedikit sebanyaklah boleh jadikan peringatan untuk kita semua. Untuk saya jugalah. Okay, so hashtag kita jaga kita. Okay, tips yang pertama ni adalah pakai tali pinggang keledar pada setiap masa. Okay, saya nak tanya Tuan Haziq. Bila masuk kereta kan, apa benda first yang Tuan Haziq buat selain hidupkan enjin? Buka lagu. Buka aircon. Okay, buka aircon. Lepas tu? Lepas tu pakai seatbelt tak? Ke terus jalan je? Tak boleh terus jalan. Kena tukar low drive tu. Tapi saya pakai seatbelt dulu lah. Pakai seatbelt dulu. Lepas tu saya tukar jadi drive lah macam tu. Masuk gear lah. Masuk gear, okay. So seatbelt ni benda utama lah kan kita Betul buat. Kalau tak pakai, so akan adalah malang tak berbau. Okay. Pada semua viewers, walaupun anda semua dah tahu apa tu kepentingan seatbelt ni, tapi saya nak bagi tahu juga. Okay, seatbelt ni adalah satu ciri keselamatan yang paling penting yang terbukti mampu menyelamatkan nyawa kita. Pakailah walaupun kita nak pergi kedai depan tu je, kena seberang jalan kan. Kena pakai juga. Okey, malah kerajaan dah tetapkan mulai 1 Januari tahun 2009 hari tu, semua kenderaan yang didaftarkan selepas 1 Januari 1995 wajib untuk memasang seatbelt di tempat duduk belakang. Kalau tak pakai kita kena saman dah 300, tak silap saya macam tu. Okey, lepas tu saya nak cakap statistik sekejap sikit. Iaitu menurut Pentadbiran Keselamatan Lalu Lintas Lebuh Raya Kebangsaan NHTSA, statistik di Amerika Syarikat menunjukkan penggunaan seatbelt ni dia telah menyelamatkan lebih 15,000 nyawa setiap tahun di negara tu. Okey, sebabkan memang kalau kita ikut kan, macam kita punya tadi kita perlu ada seatbelt tu tahun 1995 kan, untuk apa, untuk belakang passenger. Yang belakang passenger. Jadi kalau kita nak tahu tahun 90-an pun, kalau siapa nak tahu, memang kat Malaysia ke kat mana-mana tahun 80-an pun, memang seatbelt tu macam benda yang baru. Betul. Benda yang tak ada sebenarnya kan. So bila kita tengok, kalau biasalah kata movie dulu tak pakai seatbelt, bahaya tak bahaya ke semua kan. Tapi memang itu benda yang tak biasa. Tapi zaman sekarang sangat penting sebabkan banyak kenderaan kan. Lepas tu kita punya cara memandu bukannya macam dulu. Kita boleh bawa pergi macam contoh apa tu, kedai ke kedai tak. Tapi kita kadang kena merentas negeri lagi semua kan. Betul. Jadi pemanduan tu agak laju juga sebenarnya. So seatbelt ni sangat penting sebabkan bila terbabas je memang habislah sebenarnya. Yang penting muka lah ke depan. Betul. Okey, pernah tak Tuan Haziq tahu bilakah, ataupun tanya lah, bilakah seatbelt ni dicipta? Tak tahu lah. Tak tahu mungkin viewers pun tak tahu. Okey, tapi saya dah buat research lah benda ni. Okey, saya nak cerita sikit lah tentang sejarah terciptanya seatbelt ni. Sebenarnya sejarah terciptanya seatbelt ni ada banyak peringkat. Tapi yang saya cerita dari mulalah, dari first, iaitu pada tahun 1885, ada seorang ni bernama Edward Claggen. Dia menjadi individu pertama yang mempatentkan tali pinggang keledar ni untuk keselamatan pelancong yang melawat di New York ketika dalam kenderaan. Tapi bagaimanapun tali pinggang keledar pada masa ni dia tidak dititik beratkan sangat. Okey, seterusnya menjelang awal 1920-an, kemalangan melibatkan kereta di Amerika Syarikat mendadaklah dalam kira-kira 30,000 kes. Macam tu. So, dalam pertengahan 1930-an pula, satu ujian tali pinggang riba iaitu lap belt dah dilakukan untuk menguji tahap keberkesanan ciri keselamatan tu. So, hasilnya kajian ni menunjukkan pemakaian tali pinggang tu memang penting untuk keselamatan pemandu ketika berlaku kemalangan di jalan raya. Okey, seterusnya pada tahun 1954 pula, Sport Car Club of America dia mensyaratkan pelumba dia memakai tali pinggang keledar. So boleh dikatakanlah pelumba Amerika Syarikat ni sebagai pemandu pertama yang wajib dan diwajibkan untuk memakai seatbelt pada time tu. Okey, seterusnya harap semua viewers boleh fahamlah saya cakap laju bagi tahu. Okey, pada tahun 1955 pula, Persatuan Jurutera Automotif melantik jawatan kuasa seatbelt ni, iaitu tahun ni juga menyaksikan California menjadi negeri pertama di Amerika Syarikat yang menetapkan ciri-ciri tali pinggang keledar untuk semua kereta baru.
Okey. Dan beberapa tahun kemudian tali pinggang keledar 2 poin diperkenalkan. Iaitu macam ni lah dalam gambar ni. Sekejap saya tunjuk. Okey. Yang dalam gambar ni adalah tali pinggang 2 poin Okey. Seterusnya tali keledar yang kita kenali pada hari ini, pada kali ini. Iaitu start pada tahun 1958, iaitu macam ni bentuk dia. Yang sekarang lah macam ni. Yang ni hasil rekaan jurutera Sweden. Okey. Nama dia Niels Bohlin. Ni orangnya So kalau Sweden ni apa brand yang tu? Brand dia Volvo. Oh, Volvo lah. Yang Niels Bohlin ni dilantik oleh Volvo dengan tugasan untuk mereka cipta tali pinggang keledar yang ni lah yang tadi tu yang pertama tiga. lah. Yang kedua. Yang pertama tadi macam ni. 2 poin. So yang ni 3 poin. So ni lah yang muktamad dia. Okey. So lahirlah tali pinggang yang ni sekarang kita gunakan. Okey. Tali pinggang 3 poin ni diperkenalkan oleh Volvo pada tahun 1959. Dah lama ni. Dah lama. Tapi dia still praktikkan yang ni, dia tak ubah. Sebabkan mungkin kesedaran time tu kalau kita tahu kereta tahun 1960, kereta muscle car dekat US pun sendiri, dia tak pakai sangat tali pinggang ni semua lah. Kan? Jadi tahun 90 pun saya beritahu tadi 80-90 pun orang tak pakai ni. Tak ada kesedaran saja. Tapi kalau macam sekarang kita ni kira macam mandatory juga nak kena ada tali pinggang. Tapi zaman dulu itu macam teknologi saja. Teknologi Volvo orang panggil. Jadi Volvo je ada time tu lah. Tapi bila dah lama-lama tengok kesedaran ni sangat tinggi, so diorang start pakai ni jadi mandatory. Dah jadi undang-undang untuk pembuatan kereta lah. Betul. Okey, tu tips pertama tadi. Okey, tips yang kedua pula. Kita perlu gunakan kerusi keselamatan kanak-kanak lah untuk lindungi family kita daripada kecederaan atau kematian semasa kemalangan. Okey, bagi pemandu yang mempunyai anak kecil, anda boleh letakkan anda punya anak di dalam kerusi keselamatan kanak-kanak yang disediakan, iaitu pastikan kerusi tersebut dipasang ketat dan pakaikan anak anda tali pinggang keledar seperti gambar ini. Yang ni kita ada dalam 4 jenis. 4 jenis. 4 jenis. Yang ni yang nombor 1 ni untuk baby lah. Ni berapa tahun saya tak nampak kat sini. Mungkin kita dah besar kan? Baby ni size lah, yang ikut size baby ni size. Okey, mungkin lah. Okey, yang kedua ni untuk umur 2 hingga 4 tahun. Yang ketiga ni nama dia booster seat. Yang ni untuk yang dah besar sikit lah. Dalam berapa tahun ni saya tak nampak lah. Dalam 4 hingga 12 tahun. Okey, yang keempat ni untuk kita lah pemandu dengan yang dah besar lah, boleh pakai seat belt. Ni untuk yang keempat. Okey, kita ada satu kes ni, iaitu budak 2 tahun tercampak di lorong kanal Lebuh Raya. Yang kes viral tu ada. Kes viral kan? Yang ni rasa-rasa Tuan Haziq sebab apa? Tali pinggang juga sebenarnya. Tali pinggang. Sebab dia tak pakai. Dia sebenarnya sebab pintu dia tak lock sebenarnya. Child lock tu macam saya beritahu hari tu lah. So child lock tu penting kalau siapa ada anak-anak yang untuk bawa di belakang lah. So lepas tu nanti kalau pakai child lock, tak adalah dia kata-kata nak buka semua tak terbuka lah pintu tu. So amat penting untuk kita buat child lock tu. Lepas tu dengan tadi macam seat belt tadi tu, tali pinggang tu kita kena beli untuk tali pinggang untuk tempat duduk kanak-kanak supaya nanti dia sesuai. Kalau kanak-kanak pakai tali pinggang besar, dia boleh orang panggil boleh slide je keluar macam tu kan. Betul. So itu sangat penting. Kita jangan cuai dan kita perlu ambil berat sebenarnya. Untuk ibu bapa semua, keluarga semua ambil berat tentang tu lah. Yang mana benda ni pun tak mahal juga sebenarnya kalau ikutkan kerusi ni. Tak mahal pun. At least boleh pakai sampai semua hidup juga sebenarnya kan. Okey. So kita ada komen sikit sebenarnya. Kita ada daripada Cik Anis Fiari. Assalamualaikum Miss Nani dan Tuan Haziq. Waalaikumsalam. Okay. Boleh tolong share like video ni ya. Minta share like semualah. Okey, kita sama balik. Okey, yang ni saya baca sikit. Yang ni menurut jurulatih keselamatan penumpang kanak-kanak, penubuhan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, iaitu singkatan dia MIROS. Dia kata
keselamatan anak ni perlu diambil kira memandangkan sebanyak 43.8% kanak-kanak 1 hingga 4 tahun ni menjadi mangsa kemalangan jalan raya. Banyak sebenarnya jadi. Okey, seterusnya. Saya rasa banyak juga kes yang kita dah kemukakan juga sebenarnya. Betul lah. Okey, ni tadi. Okey, kita terus masuk ke tips nombor 3. Okey, tips ketiga ni, jangan pandu laju dan awasi had laju anda. Okey, patuhilah had laju maksimum yang telah ditetapkan bagi yang ingin memandu laju. Contohnya macam saya cakap sebelum ni, pernah cakap sebelum ni. Kalau siapa yang bawa laju tu duduk di lane kanan, yang slow di lane kiri. Lepas tu kan kita ada dekat tepi highway tu kan ada signboard ni kan, had laju tu kan. Had laju. Contohnya kalau dia suruh buat 90 km per jam, kita kena ikut. Kita kena ikut. Tapi macam saya tahu 90 jadi 120 je semua, 140. Tapi ini ada pembincangan sebenarnya yang mana had laju ni kita patut lagi tinggikan ke ataupun kita lagi kurangkan. Yang mana kebanyakannya sebenarnya kita boleh drive dengan selamat sebenarnya. Mengikut had laju tu. Kalau ikut kat sini macam kita beritahu Jerman sendiri, di Germany yang mana dia punya had laju kat autobahn tu tak ada had laju. Pernah cakap macam ni. Tak ada had laju. Tapi kalau kita tengok dia punya pemanduan dia memang baik lah. Semua memang kalau ikutkan siapa yang bawa slow dia akan bawa di lane slow. Tapi siapa yang bawa laju dia akan bawa lane laju. Cuma kita kat Malaysia ni, kita yang kiri sekali tu laju kadang-kadang. Tengah tu yang tak bergerak. Lepas tu yang kanan sekali tu yang bawa slow semua. Terbalik pula. Terbalik. Kadang itu yang confuse untuk orang yang dah biasa bawa dengan betul. Dia akan, kita bawa macam betul lah. Kita bawa betul semua. Lane kanan kita akan bawa untuk potong lah. Kita potong untuk laju lah, kelajuan saya cakap. Jadi, tapi ada pula kereta orang-orang yang tak faham ni, pemandu di Malaysia juga. Yang mana dia bawa lane kanan tu dia bawa steady juga kan. Tapi padahal ada orang nak cepat ni. So tu yang menyebabkan bila orang tu potong tengok ada kereta steady kan tengah bawa slow juga. Lepas tu yang menyebabkan accident juga sebenarnya. Lepas tu kalau saya nak tahu kalau macam jam-jam tu semua kan. Kan kadang kita kat highway jam lama ni apal jam. Lepas tu bila lalu kita fikir macam ada accident lah semua. Tapi bila tu kosong je tak ada apa-apa accident. So tu sebab apa? Boleh macam ni teka. Saya teka mungkin sebab yang dia duduk yang lane kanan tu dia bawa slow. Okey. Betul tak? Dia salah. Dia tak sebenarnya. Dia sebenarnya kalau contoh kalau kita bawa tu jangan kita rapat sangat dengan orang tu. Sebab apa? Nanti kita akan break. Bila kita break, orang belakang akan break. Lepas tu dia akan break. Daripada 120 kan kelajuan dia jadi 60 sampai jadi 3 km boleh. So sebab itu boleh jadi jam semua tu. Faham tak? Jadi dia akan ada orang panggil impact dia. Impact dia sangat besar sampaikan orang belakang semua jadi jam. Tu yang kalau siapa biasa kalau pergi mana, kalau keluar KL lah, masuk KL keluar KL kan. Saya lupa nama highway tu. Tapi kadang kita jam je lama kan. Tapi kalau tu kosong pula, macam tak ada benda pula, tak ada accident. So itu adalah sebab dia. Kita jangan rapat sangat bila kita memandu di tempat yang laju lah. Kita bawa, kan kita pakai 12 saat ke apa kan? 12 saat. 12 saat punya jarak tu sangat penting kan? Yang mana JPJ apa mungkin arahkan lah untuk pemanduan. Mana lah. So kita sama boleh lah tips lah. Boleh. Okey. Tips yang keempat jangan guna telefon semasa memandu. Yang ni pun setiap live saya cakap pastinya. Jangan gunakan telefon. Sebab kebanyakan orang kat luar sana dia guna phone tu untuk balas mesej, WhatsApp, tak pun call. Betul. Tu kalau tukar radio pun okey lagi lah sebenarnya ikutkan. Tapi kalau siapa yang texting tu kan yang pergi WhatsApp ni bahaya juga sebenarnya. Kalau nak buat apa kita berhenti dulu kat tepi, tapi tepi tu jangan tepi tempat emergency lah. Termasuk dulu kalau kita nak berhenti sangat pergi kat arena lah macam cakap. Jangan double line tu berhenti. Jangan double line pula kan. So kita berhenti dekat arena tu dulu, lepas tu kita WhatsApp. Lepas tu kata kita driving. Tak pun kalau senang call je terus. Lagi senang sebenarnya. Call tu pun kita buka bluetooth kan atau buka speaker, lagi senang. Sekarang ada canggih, dekat radio pun boleh call. Betul. Jadi kalau banyak sekarang kat kereta memang dah boleh call dah sebenarnya. Tapi ramai orang tak tahu. Boleh pakai earphone lah. Earphone lah. Earphone lah. Saya cakap lah. Boleh pakai earphone. Betul lah. Itu cara yang mudah lah. Kita bagi tips macam mana kalau nak call juga. Kalau nak orang panggil nak berinteraksi juga dengan kawan ni dekat masa kita driving ni. Itu cara dia. Okay. Lepas tu saya nak beritahu juga. Kalau siapa yang driver 2 atau bertiga, penumpang yang duduk sebelah tu kena pastikan pemandu tu tak mengantuk. Betul.
Kalau ngantuk pun kita kena tukar driver. Tak pun ajaklah sembang, tapi jangan sembang tak berhenti pula. Jangan sembang sampai pandang. Jangan pandang orang tu, suruh dia pandang jalan tapi sembang je. Tak pun setengah orang ni dia tak suka sembang tak bila time drive. Sebab dia perlukan perhatian, fokus masa drive. Betul tak? Kau Haziq macam tu ke? Lebih kurang jugalah, saya macam tu jugalah. Okey. Okey, kita terus masuk ke tips yang kelima, iaitu jangan mengekori kenderaan lain dengan terlalu dekat. Yang macam Tuan Haziq cakap tadi. Ada. Ada. Okey. Pastilah jarak kenderaan anda tu tidak terlalu hampir dengan kita hadapan ataupun sisi. Sebab apa? Sebab kalau kereta depan kita tu laju, lepas tu tiba-tiba dia break mengejut. So kita yang akan terlanggar dengan dia. Betul. Sasa kita yang kena dipersalahkan kan? Betul lah. Itu sangat betul. Okey. Okey, Tuan Haziq ada apa soalan nak tanya? Yang ni kita ada komen sebenarnya. Ada komen ke? Kata Cik Anis Fiari kata ada jarak antara kereta depan dengan kereta sendiri dalam beberapa meter tah. Dia tak ikut meter lah sebenarnya. Kita sebab meter kalau kita nak ikut kita nak keluarkan. Nak ukur tak sempat lah benda tu. Kita tengok 12 saat. Contoh kita gerak kan. Lepas tu kita slow sikit. 1, 2 kan. Kita slow sampai 12 saat tu okey lah benda tu. Tak susah kan. Kena kira ke macam ni? Kena kira saat dia je. Tak payah ukur. Kalau ukur susah lah. So macam kalau ini ada soalan sebenarnya. Tapi kita tak pasti juga jawapan dia sebenarnya. Tapi untuk soalan yang macam untuk jarak ni memang jarak dia adalah kita guna 12 saat tu. Senang. Mudah lah. So kalau tempat yang lagi yang tak perlu bawa laju, kita guna 5 saat macam tu. Jangan guna 1 saat. 1 saat tu tak boleh pakai. Tu pun dekat. Tu rapat sangat. Kalau 1 saat. 1 saat. 1 saat tak tahu berapa meter lah. Kena kira juga benda tu. Dia ikut kita punya kelajuan juga sebenarnya. Bila kita contoh 1 saat, mungkin 1 meter lah jarak dia beza macam tu lah. So itu adalah salah satu cara dia kita nak tahu kita bawa tu rapat ke tak. 12 saat ikut tu. So kita sambung dulu. Kita sambung dulu. Ada soalan ke? Ada juga tapi sambung dulu. Okay, Tuan Haziq ada soalan nak tanya? Saya rasa tak ada jugalah soalan. Tak ada. Macam saya dah tanya juga sama banyak juga. Okey, saya teruskan kepada yang seterusnya. Okey. So kalau macam contohlah kita bagi soalan sikit lah. Sebenarnya ada soalan je sebenarnya kat sini. So ada yang tanyalah berapa banyak contribution ataupun jumlah bayaran yang dia perlu bayar untuk dapatkan driver passenger ni. Sebabkan kita tengok case tadi banyak yang berlaku kat Malaysia ni sangat teruk. Macam saya beritahu kan 738 kes yang teruk sehari kan. Betul. Memang sangat teruk. Jadi itu adalah perkara yang sangat penting. Kalau contoh kita tak ada coverage ataupun coverage kita ni tak cukup, kita kena ambil benda ni. Apa tu? Driver passenger lah. Jadi kalau contoh kita dah ada coverage takaful tu, kita tambah je kan, pakai driver passenger. Yang mana driver passenger ni akan cover driver lah dan passenger juga. Pemandu dan penumpang lah. Dia adil, dua-dua kita cover. Tapi dia ada had umur juga yang ni. Iaitu kalau siapa nak ambil driver passenger ni, umur dia start pada start pada 5 tahun hingga ke 70 tahun. Okey. Kalau belum. Saya habiskan sikit. Kalau bawah 5 tahun ke bawah, kita tak ada coverage untuk driver untuk passenger. Dan 70 ke atas pun kita tak cover. Okey. Jadi kita soalan juga sebenarnya. Kalau ada orang tanya ni, Cik, saya lupa nama dia. Kita ada sikit. Cik Kak Haikal cakap Assalamualaikum, terlambat hari ni, agak busy sedikit. Cik Kak Haikal ni busy man ni. Okey, tak apa. Kalau busy, tengok kita nanti bila kita dah upload juga. Kalau sekarang dah tak busy, boleh tengok live kita lah. Tapi next kalau yang terlepas ni, boleh tengok balik. Cik Kak Haikal ni, ni fan ni, kita kena bagilah benda ni. Dah dapat sini tu. Dah dapat dah? Dah dapat dah. Okey. Tak, saya lupa lah. Jadi dah dapat dah. Okey, so Cik Kak Haikal ni boleh boleh tengok live kita nanti, rewind je balik. Tengok je balik nanti. Mungkin dia terlepas kita cerita pasal sejarah seatbelt tu. Seatbelt tu. Nak tahu sejarah dia kan, nanti tengok balik video tu. So, kita ada lagi satu komen. Yang ni daripada Cik Farid sebenarnya. Siapa tu? Cik Farid. Tak keluar sini dia tak keluar sini. Tadi ada lah. Jadi tapi tak apa. Soalan dia kata yang mana, kalau kita langgar orang, boleh claim tak? Ni soalan general sikit. Boleh claim tak rasanya? Kalau kita langgar orang? Boleh? Boleh. Tapi kalau anda bawah private passenger, tak kot. Kalau untuk claim apalah.
Kalau contoh claim driver saja mungkin tak lah kot. Tapi itu adalah personal accident saja. Untuk imbasa tu. Jadi accident jadi kalau untuk claim, kalau contoh macam kereta kita, selalu kalau kita langgar orang, siapa nak tahu, pengalaman kita sendiri lah, saya sendiri, yang mana kalau orang tu langgar kereta kan, contoh kita punya pengalaman ada kereta Toyota Prius kan, tahu yang mata dia punya depan dia macam tajam sikit, macam Prius macam tu. shark Tu kereta paling selamat kat dunia kan? Tak juga, tu kereta jimat, kereta jimat lah. Tu kereta hybrid sebenarnya. Tu kereta paling jimat dekat dunia saya cakap. Jadi kereta tu dia punya bentuk dia tajam tau, saya tahu. Jadi apa jadi bila kita bawa, bila ada ni lah pemandu bawa kereta ni, dia break. Dia macam ada macam ada depan dia macam ada mungkin apa hazard lah, ataupun ada lubang ke apa. So dia nak elakkan dan dia break juga. So kat belakang ni Prius ni dia pergi mengamalkan 1 saat punya jarak. Jadi dekat sangat saja, bukannya jauh. So bila break tu, orang tu emergency break kan. So Prius tu tak sempat dah break 1 saat kan. So kalau 12 saat boleh lagi, 5 saat boleh lagi. Tapi bila 1 saat ni dia akan tercocok terus kan. Panggil tersodok kan. Jadi bila tercocok tersodok ni, apa jadi adalah, bayangkan kalau kita benda yang tajam kan, kita cocok dekat contoh apa kertas ke apa, memang kemek lah kan benda tu kan. Kalau contoh kalau kita penumbuk kita dekat kertas yang kecil macam ni, dia tak kemek lah benda tu. So dari situ memang kereta yang bumper depan tu, kereta tu Honda City lah, memang teruk, memang dalam. Kalau siapa tengok memang terkejut juga asalnya lah. Memang macam ada orang, ada motor lalu ke dalam ke apa kan. Masuk dalam? Masuk dalam ke apa. Sebab dia punya bentuk dia memang bentuk macam motor sikit. Tapi rupanya kereta Prius tu sendiri bentuk dia tajam. So bila dia langgar tu kan, bila langgar kereta Honda City teruk kan. Tapi kereta Prius tu tak teruk. Punya kuat dia punya ni. Tapi dia mungkin salah satu dia faktor mungkin kuat atau bentuk dia. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sendiri, kalau ada segi sains lah kita sebut sikit, yang mana bila kita langgar benda tu, dia akan panggil tenaga tu, force tu lah saya cakap, tenaga kereta tu akan pergi kepada bumper kereta Honda City tu. Faham tak? Jadi dia bukannya tenaga kereta Prius tu pergi kat bumper dia sendiri, dia pergi kat kereta Honda City tu. Jadi kereta tu yang teruk, kereta dia yang elok je. Tak ada apa-apa. Betul, dia memang tak ada apa-apa sangat kereta dia, tak ada kemek-kemek pun tak ada. Jadi memang kalau siapa tahu, kalau kita dilanggar, kita langgar orang, memang kereta kita tak banyak masalah pun, tapi kereta orang tu akan banyak efek. Sebabkan macam kalau kita macam tumbuk muka orang kan, siapa yang sakit? Kita ada sakit sikit lah kan, tapi muka orang tu dah lebam, dah sakit dah. Itu dari segi sains dia. So kalau kita nak claim kan, contoh kita yang langgar, kita nak claim, so boleh juga sebenarnya ikut penilaian pihak takaful sendiri. Contoh kalau kita yang langgar, kita bersalah, lepas tu sampai bumper kita tercabut, so tu susah jugalah nak dapatkan claim. Tapi kalau contoh kita punya ni cat kita, contoh ataupun kemek sikit je kan, ataupun bumper ni bahagian ada part dia tu yang tercabut, terpatah apa, kita nak claim, mungkin boleh dapat orang panggil budi bicara dengan pihak takaful sendirilah. So sebenarnya boleh juga claim sebenarnya, tapi ikut budi bicara. Itu je saya beritahu lah untuk jawapan tu. So tak terjawab lah. Jadi kita teruskan dengan Miss Rani. Okey, kat mana saya tadi ni? Yang tadi tu lah pasal Tuan Haziq tanya apa tadi? Pasal capacity tempat duduk untuk coverage ni. Sikit sini kita ada 3 saya tak tanya lagi, tapi saya dah tanya kan. Kita tanya kan? Tanya. Okey, kapasiti tempat duduk dalam coverage driver and passenger ni kita ada 3, iaitu nombor 1, 5 tempat duduk ni termasuk pemandu. Yang kedua, 7 tempat duduk termasuk pemandu. Dan setiap tempat duduk tambahan, dia tak adalah dalam, dia tak cecah macam ni. Tak adalah mahal sangat kalau untuk tambahan ni. Betul lah, kalau ikut tak mahal, memang tak mahal. Dalam tak sampai 50 sebenarnya. Lepas tu kalau sehari pun mungkin dalam berapa, murah sangat lah sebenarnya kalau ikutkan. Kan, untuk setiap satu seat tu. Tak sampai, kalau kita ada 2 seat ke 3 seat kan, mungkin dalam berapa sen je, mungkin 10 sen juga sebenarnya. Tapi kalau untuk yang 5 seat tu, dia mungkin dalam 20 sen juga macam tu. So tapi ada ke kereta yang 7 ke 5? Apa kereta dia? Banyak seat kan? Saya tak tahu juga sebenarnya lah. Boleh beritahu sikit? Okay, kita start daripada kereta yang ada 1 seat. Ada 1 seat dah? Ada, tapi dekat Malaysia ada tapi tak banyak. Okay, ni yang pertama. Kereta apa ni? Dia kereta apa? Kereta apa?
Yang ni macam Betul Formula ke? 1 je saya tengok. Formula 1. Tapi dia guna kat jalan raya tau ni. Dia tak guna dekat Lita. Dia maknanya dia street legal lah. Ha. Okay. Kereta yang boleh bawa dekat jalan raya lah maknanya. Betul. Tapi nampak je Formula 1 kan? Kau rasa nama dia apa? Kalau tu Aziz teka. Kalau saya teka ni, saya tahu saja nama dia. Ni BAC lah. BAC. Kan tu Aziz kan peminat kereta mesti tahu kan? Betul. Okay. Yang ni kereta yang satu seat. Viewers nampak je kat luar. Kalau tak nampak boleh komen, boleh tahu. Jadi model ni adalah model BAC mono kan? Jadi kalau BAC mono ni, kalau mono maksudnya apa? Mono, saya tak berapa sure lah. Mono. Satu. Satu Itu dah masa macam bukan Spanish sangat, tapi dari segi dari sains pun dia panggil mono juga. So BAC mono. So seat dia berapa? Seat dia satu. Oh, so betul lah juga BAC mono. Okay. Itu nama dia mono kot. Okay, yang kedua ni seat satu juga. Yang ni kereta Ferrari Monza. Oh, SP1 Monza ni saya rasa. Okay. Dia memang dia ada seat satu saja. Satu seat. Ni pun dia guna kat jalan raya, bukan dalam kan. Tapi nampak dahsyat lah. Dekat Malaysia pun kita ada sebenarnya. Ada? Tapi saya tak tunjuklah gambar sini. Tapi saya ingat saya kereta tu digunakan bateri. Guna bateri? Oh, okay. Tak ingat nama kereta tu apa. Dia ada. Okay. Seterusnya kita pergi ke kereta yang dua seat. Ni dua seat. Nama dia ni apa? Nama dia Ariel. Ariel Atom. Ariel Atom. Okay, ni dua seat lah. Ni pun guna dekat jalan raya. Dia bukan tapi tak nampak macam kereta. Tak nampak macam boleh pakai kat jalan raya. Tapi boleh lah. Itulah. Tapi dia dekat luar je. Dekat Malaysia tak ada sebenarnya. Betul. Masa tak ada kot. Okay, ni kereta yang kedua. Dua seat. Ini kereta Roadster. Roadster lah. Daripada saya rasa ni Porsche Cayman kot rasanya ni. Porsche Cayman. 718 ke Spider, saya tak tahu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi ni adalah kereta 2-seater lah. Kalau Porsche kebanyakannya 2-seater. Bukannya SUV lah. Ni yang orang panggil sports punya. Yang 2 pintu lah. Sport. Okay. Sebenarnya kita pergi ke kereta yang ada 3-seater. Iaitu kereta ni. Oh, 3 seat pun ada ke? Ada. Oh, okay. Semua seat ada. Sampai tak salah saya ada 18 seat. Oh, ya? Oh, ni nak beritahu semua ni? Semua ada. Tapi kena laju sikit lah. Okay, boleh. Okay, ni kereta McLaren. No, ni famous ni. Ini Mr. Bean pun ada juga ni. Ni McLaren F1. Okay, ni dalam dia. Tu 3 seat tu. Okay. Viewers nampak ya kat situ. Dekat tengah pun ada ni. So dia punya steering dekat tengah. So kiri kanan dia ada passenger lah. Okay, selanjutnya kita pergi ke kereta nombor 4. Okay. Yang ni Aston Martin. Okay, ni Aston Martin. Okay, kita tengok dalam dia. Ni dalam dia, Aston Martin. Okay, ni Aston Martin. Tapi dia ada 4 seat juga. Ni Aston Martin biasa lah. Jadi saya rasa ada satu lagi 4 seat juga, Aston Martin Rapid. Rapid. Yang Rapid tu dia ada 4 pintu dengan 4 seat juga. Yang betul-betul tempat duduk. Macam ni kan macam sempit sikit kan. Yang ni adalah Aston Martin. Mungkin Aston Martin Vantage hanya. Vantage yang lama punya lah. Jadi ni ada 4 seat juga. Okay, saya tak tahu pula. Mungkin viewers boleh google lah kereta lain selain daripada ni. Lepas tu boleh komen pada kita. 4 seat pun banyak sebenarnya kan. Mustang lah, macam-macam GTR lah. Okay, seterusnya kita pergi ke seat kelima. Okay. Ni kereta ni 5 seat. Yang ni Volkswagen Tiguan. Kan? Betul, Tiguan. Ni dalam dia. So 3 belakang, 2 depan, 5. Dekat Malaysia pun kita ada sebenarnya. Ada banyak. Banyak. Beza. Kereta 5 seat ni kereta biasa lah. Kereta yang biasa kita nampak. Ni dekat Malaysia ada ke ni? Saya tak ada kan? Kereta mana? Tiguan ni. Tak ada. Kat depan kat kita punya office ni ada juga depan ni. Oh ada. Ada. Mungkin. Nanti tengok nanti. Okay. Kau yang ni kereta 6 seat. Ada lah juga 6 seat lah. Ada. Yang ni Honda Edic. Edic 2004 auto. Ni 2004. Mungkin sekarang lagi power kot sebenarnya. Saya rasa sekarang dah tak buat dah kereta ni. Dia tak ada. Ni tak buat, tapi ramai rakyat Malaysia pakai sebabkan kereta Honda kan senang jaga sampai bila-bila pun kan. Jadi itulah. Yang Honda Edic lah. So ni dalam dia. 6 seat lah. Okay. Macam pelik sikit lah. Pelik sikit lah. Tapi boleh bawa 6 orang, okay lah, tak pelik lah. Okay, so kita pergi ke kereta yang ni. Ni kereta dalam Malaysia je lah, 7 seat. Ni famous lah. Ni antara supercar MPV juga. Betul. Dia tahu Tapi kebanyakannya juga kemalangan banyak kereta ni. Betul lah, ada kemalangan banyak berlaku juga. Ni lepas tu ni Azai, lepas tu ni Arus. Arus ni barusnya. Baru tahun ni lah. Okay, lepas tu kita pergi ke kereta yang 8 seat.
Ni kereta dia. Hyundai H1. Hyundai. Hyundai Ni banyak kat Malaysia ke? Ni seat dalam dia. Saya tak pasti yang spek seat ni ada ke tak. Spek seat maksudnya? Maksudnya spek yang ada berapa, yang 8 seat ni ada ke tak kat Malaysia? Mungkin ada lah kot. Tapi kebanyakannya Starex biasa dia lain lah dia punya. Starex. So kita pergi next adalah? Next 8 kita 9 tak ada sebenarnya. So kita terus pergi ke ni, bukan ni. Bukan ni. No. Yang ni kita pergi ni dulu. Yang ni. Okay. Ni sebelah seat Honda Starex. Ni lah Starex ni. Ni kat Malaysia ada sebenarnya. Ni Malaysia banyak lah. Malaysia banyak Okay, sebenarnya kita pergi ini kita masuk ke 15 hingga 18 seat. Ada juga? Ada. Ni nak bawa kampung ke apa? Nak bawa satu kampung? Itulah. Okay. Mungkin viewers kat luar sana tak tahu ada kereta yang banyak seat macam ni. Okay, ni kereta dia. Ni bukan kereta lah. Ni event lah. Kenderaan lah. Nama dia Go Auto Hire Ace. Macam tu. Ace. Okay. Sebenarnya kita pergi ke 18 hingga ke 20 seat. Ni lah. Itu kereta apa? Ini limousine ni kalau macam tu dia punya seat dia. Okay, kita tengok. Jadi kereta apa ni? Gambar kita tak teratur pula ya hari ni. Ni kereta dia. Ni Cadillac kan? Cadillac Escalade. Dalam dia betul. Tadi tu lah. Yang ni tadi. Dalam dia ni boleh muat ramai orang ni. Ni. Bukan boleh duduk je. Tengoklah dua perempuan pun dah macam. Betul lah. Cantik sangat. Dekat Malaysia ni saya rasa ada. Tapi dia buat pameran. Pameran je? Okay. Saya ada pernah nampak jugalah. Saya selalu pergi juga pameran kereta. Jadi bila pergi je ada kereta ni. Setiap kali pergi je ada kereta ni. So dia buat pameran betul lah. Saya perasan juga. Lepas tu saya rasa dia buat sewa juga kereta ni. Buat sewa? 3,000. Tapi lah mahal. 3,000 sehari? Okey juga sebenarnya. Nak duduk satu je boleh lah. Buat pameran tu. Okay, kita dah. Kita masuk dekat kes lah. Masa-masa pun macam dah nak tutup. Okay, Tuan Aziz boleh baca kes ni? Kes ini kita baca sikit lah. So, kes pertama. Iaitu 2 maut, 1 parah kan. Dalam kemalangan jalan raya. Kat jalan Tawau Sempurna. Jadi ada 2 orang maut. Bila berlaku ni? Ni berlaku masa Februari 8, 2020 lah. Baru juga, tahun ni juga. So, macam saya beritahu, memang kita banyak kes-kes aksiden sangat teruk sana kalau ikutkan. So, pergi mana je bila kes aksiden mesti yang teruk. Ada maut mesti ada juga. So, merisaukan kita jugalah. Yang mana bila contoh, kalau kita tak ada, kita macam orang tak ada perlindungan, orang panggil nanti macam mati katak lah. Saya cakap lah. Tapi mati katak tu memang tak ada apa-apa. Kita tak ada perlindungan, kita tak ada orang yang boleh bantu kita. Jadi kalau siapa yang tak ambil ni lebih kepada macam hairat kematian juga sebenarnya. Betul. Kalau dari segi Islamnya, takaful, kita kalau untuk driver passenger ni adalah hairat kematian. Kita ada Cik Haikal juga. Dia beritahu Aston Martin tadi. Aston Martin yang tadi tu, Vantage tadi, tu DB9. Aston Martin DB9. Maksudnya David Brown. Kalau DB ni maksudnya David Brown lah. DB9 yang ni paling low spec betul lah Cik Haikal. Gelak lagi kan. So minyak kereta juga ni sebenarnya. Betul lah. Jadi Vantage tinggi juga sebenarnya. Tapi DB9 ni yang paling rendah. DB8 pun rasa ada kot rasanya. Tak pasti lah. Dia ada banyak rasanya. Ada banyak. Dia DB8 sampai DB11 pun ada. Itu yang paling orang panggil mewah lah. Lepas tu yang lagi mewah Aston Martin Superleggera. Saya ada kan ada topik yang saya sentuh benda. Itu yang paling tinggi lah. Aston Martin paling tinggi. So betul lah. Dia DB9. Saya baru perasan lah. Dahsyat juga ni Cik Haikal. Terima kasih bagi tahu lah. Terima kasih bagi tahu lah. Kita teruskan kes pertama tadi. Yang ni dia kata apa tadi? Dia kata tadi 2 maut, 1 parah yang mana dekat Kemalangan Jalan Raya di Tawau Sempurna. So ada seorang lelaki, ada dengan kawan dia lah, wanita maut. Jadi naik kereta Myvi. Okey. Kereta ni famous sikit lah kat Malaysia. Kereta ni famous. Tapi kereta ni banyak lah. Kalau cakap accident mesti ada Myvi juga. Betul. Mungkin bukan sebab salahkan kereta tu ataupun pembantu sendiri. Tapi kereta ni dah banyak dah. Kalau ikutkan daripada 2018 dah 1 juta rasanya. So kereta ni dah 1 juta. So itu kita tengok sini sana Myvi. Lalu je mesti ada 5 biji Myvi depan mata punya. So memang banyak lah. So kes pun banyak rate pun dengan kereta ni juga sebenarnya kalau ikutkan.
mungkin bukan salah kereta ni sendirilah. Tapi mungkin boleh betulkan dari segi keselamatan ke apa kan. Jadi kereta ni Myvi ni dia merompoh sebuah pacuan 4 roda ataupun kereta pickup truck orang panggil lah. Yang dipandu secara melulu. So siapa yang dipandu secara melulu ni? Toyota ni lah. Yang 4 roda ni. 4 roda ni. Toyota Hilux lah. Okay. So yang dipandu adalah umur 27. So agak muda juga. Yang mana dia bertentangan bertindak memotong kenderaan di hadapan lah. Itulah saya rasa dia nak potong kita depan dia. Lepas tu kita Myvi tu datang dari arah bertentangan. Okay, faham. Dia jalan-jalan desa juga macam tu lah kan. Dia macam yang satu jalan lah. Dalam gambar ni macam nampak dalam kawasan kampung. Kawasan kampung lah. So dia satu lane lah. Banyak kan kita kena potong kan. Jadi cara motong dia macam saya cakap memang kalau kita tapi kawasan kampung saya pernah pergi juga. Yang mana kalau contoh macam dekat Raub sendiri kan. Saya tabik juga Raub punya orang kampung dia ni. Sebab dia bawa kereta. Kalau dia bawa kereta slow, dia akan ke tepi sikit. Betul kan? Tapi banyak macam tu lah amalkan. Banyak. Kalau kat Malaysia, kalau kat bandar orang tak tahu juga tau. Kat highway mana ada orang pergi kat emergency lane tepi kan, tak ada. Kan? Ataupun bawa tepi ni kita tak ke tepi. Kita bawa je sekati kita kan. Orang panggil bapak jalan bapak kita lah. So kalau macam orang kampung lain. Orang kampung memang dia kalau dia bawa slow dia akan ke tepi sikit. So lepas tu boleh lalu. So saya rasa okay lah cepat sikit nak bawa. Time tu rushing jugalah ada benda semua kan. So itu adalah salah satu cara dia sebenarnya. Mungkin kereta depan Hilux ni sepatutnya bagi jalan juga ke tepi sikit. Itu cara yang mudah lah. Tapi itu kita punya suggestion. Bukannya kita salahkan orang tu lah. Itu salahkan. Kita just share je. Jadi itu sangat penting lah. Itu yang kes yang pertama lah. Kalau kita kaitkan dengan kita punya plan ni, untuk ni kan dikata ada driver dengan passenger tu maut. Mungkin dalam plan ni kita ada juga. Kita cover untuk kematian akibat kemalangan macam ni lah. So kita kat sini ada 3 plan, iaitu plan 1, plan 2 dan plan 3. Kalau contoh kita maksimum kita kat sini adalah 50,000 untuk kematian. Banyak tu. Banyak. So kalau pemandu Myvi ni dengan penumpang tadi tu ambil coverage ni, mungkin waris dia akan dapat maksimum lah total 50,000 macam tu. Faham. Ni saya just bagi bagi ringkasan macam tu je lah. Kalau nak lebih lanjut boleh contact kita dekat nombor yang atas saya ni. Betul lah. Kalau ikutkan sebenarnya kalau accident ni saya akan beritahu topik ni untuk esok lah. Yang mana semenjak PKPP ni accident sangat berlaku kerap. Sebab kenapa? Tunggu live esok saya akan beritahu. Sebab nanti kalau beritahu sekarang ni tak biasa live esoknya. Tak surprise. Tak surprise lah. Okay, kita masuk ke kes kedua. Yang ni kes ni melibatkan 2 maut dan seorang parah nahas 2 kereta juga. Okay, gambar dia yang ni. Kita balik lah. Tu kereta apa atas tu? Myvi juga. Myvi juga. Aduh, Myvi. Sampai ada Myvi tu hati-hati tak lah. Hati-hati. Tak. Okay, ni dia berlaku dekat Sungkai jam 11 pagi. Yang ni dia 2 maut, dia suami isteri yang maut ni. Dia berusia dalam 64 tahun dengan 56 tahun. Yang ni dia punya sebab ni saya tak sure kenapa. Sebab saya rasa laju juga ni. Kenapa laju pula? Sebab dia bertembung macam tu. Sebab terbalik lah sebenarnya. Laju ni. Ni macam kata cerita Fast Furious banyak macam ni. Betul. Tapi jarang lah saya tengok macam ni depan mata. Okay. So penumpang dan pemandu tu maut yang putus saga. Yang putus saga ni yang maut. Yang kedua Myvi tadi tu cedera parah saja. So yang suami isteri itu dalam kereta saga ni lah. So coverage dia pun kat sini sama macam yang saya cakap tadi. Untuk kematian dengan kematian akibat kemalangan ni maksimum 50,000. Jadi umur pun 64 boleh ambil lagi? Boleh. Dia sampai 70 tahun saja. 70 tahun saja. So kalau siapa yang berumur bawah 70 tahun boleh ambil benda ni. Jangan risau. Betul. Okay, seterusnya kita terus ke kes ketiga. Yang ni 3 maut Apa? Ni. 3 maut, 2 cedera dalam kemalangan kereta dengan trailer. Yang ni berlaku dekat Kuala Berang. Yang ni dia melibatkan Toyota Vios dekat dalam ni gambar ni. Dengan Toyota Vios dengan apa Tuan Aziz? Dengan Toyota saya tak nampak situ. Trailer lah dengan trailer. 2 tu lah. Trailer dengan Toyota Vios. Vios ni pun banyak juga.
banyak juga accident yang berlaku juga kalau ikutkan. Kereta Myvi dengan Vios ni. Mungkin sebabkan kereta dia ada beradik kot. Kalau siapa tahu kereta Myvi ni, enjin dia ada, dia dapat enjin daripada rejected Vios punya enjin. Ataupun saya cakap keluarga Vios tu, dia punya enjin tu, salah satu enjin Vios tu yang dia pakai kat kereta Myvi. Macam tu. Tapi diorang dua ni, dua pula kan. Dua buah kereta ni kan, jenis dua kereta Myvi dengan Vios ni banyak accident juga kalau ikutkan. Ni jadi pengajaran lah mungkin. Betul lah. Jadi ni macam mana kes ni? Yang ni mereka dalam dalam Toyota Vios ni maut lah sebab dia berempur dengan trailer kan. Dia ada 3 penumpang. 2 penumpang dan seorang pemandu dalam Toyota Vios ni. So 2 lagi penumpang kereta berkenaan iaitu 5 orang total. 5 orang. 3 orang yang maut, 2 orang cedera. Yang maut tu saya rasa dalam mak bapak dia. Dan anak dia yang paling kecil tak salah saya. 18 tahun macam tu. Dia tu maut dan 2 lagi penumpang iaitu anak dia juga berumur 21 dengan 26. Yang tu cedera saja. Yang ni kita boleh relatekan dengan kita punya plan ni. Untuk yang kematian tadi macam saya cakap dekat 2 kes tadi maksimum 50,000. Yang cedera ni mungkin dia boleh macam mana? Dia boleh claim lah. Dia boleh claim juga untuk anda hilang upaya kekal. Betul lah. Jadi kalau contoh macam ni ada berapa orang? 5 orang kan dalam satu kereta. So kalau siapa yang insured, selalunya kita akan, kalau siapa yang ambil driver passenger ni, kalau kereta dia contoh macam kereta yang 5 seater, kita akan sarankan dia memang kita wajibkan lah. Sebenarnya ambil terus 5 sebenarnya. Sebab tu murah pun, dalam 20 sen sehari benda tu. So memang kalau siapa yang ambil ada 5 pemandu penumpang ni kan, 5 tempat duduk. Kita boleh ambil tadi lah 5 tempat duduk pemandu tu. Senang, mudah. Tak fikir apa dah lepas tu. Betul. Lepas tu kalau kereta yang ada 8 seat macam tu, kita boleh ambil tambahan setiap tempat duduk tu lah. Setiap tempat duduk boleh ambil lah. Sebab kalau kita ambil setakat 7 je, so yang ke-8 tu mungkin dia cedera atau kematian, so tak cover. Contoh kalau semua patah kaki kan, lepas tu yang orang ke-7 tu yang patah kaki juga, semua cover yang lain tu. Lepas tu dia tak cover lah. Orang tak cover. Macam tu. Okay. Saya dah beritahu punca lah kat sini. Yang tadi tu kereta dipandu mangsa tu dikatakan melanggar lopak air lalu hilang kawalan dan terbabas ke laluan trailer tu. Lepas tu saya cakap 3 tadi meninggal. Okay, so tapi kita ada soalan juga tadi lah. Ada komen dia daripada Junaida Mai. Berapakah max passenger yang boleh di cover? Maksimum kalau ikutkan macam saya cakap tadi lah. Dia senang cakap macam kereta tu sendiri tak ada kereta sampai 50, tak ada lah. Kereta kalau 20 tu ada jugalah. Tapi itu boleh ambil mungkin dari segi orang panggil special approval juga benda tu. Dia boleh ambil. Tapi kalau untuk macam 15, 13 yang mana yang kereta biasa yang ada semua kan. Lepas tu kereta tu pun memang sangat orang panggil dia selamat lah kereta tu kan. Maksudnya macam kereta-kereta biasa lah, kereta standard yang biasa. Dia bukannya modify tambah berapa banyak seat tu. So boleh ambil benda tu lah. So kalau ikutkan memang boleh seberapa banyak juga. Dari segi tu lah. Kereta tak pernah lagi lah panjang-panjang sampai 30 semua tak ada lagi lah. Mungkin kalau dalam tu ada 5 seat. Lepas tu yang penumpang dalam tu ada 7 orang. So mungkin 2 tu kita tak akan cover kan. Tak boleh cover benda tu. Jangan kita panggil tu duduk riba atas riba. Jangan tu lah. So tu sangat penting lah benda tu. Tak cover lah. Okay. So saya rasa itu saja untuk rasa tu saja. Jadi itu saja untuk kita punya driver passenger punya explanation untuk hari ni lah. So ramai orang tak tahu sebenarnya benda ni. Yang mana boleh cover juga driver dengan passenger sekali. Berarti passenger tu. Kadang anak kita yang contoh kalau ada setengah orang yang mana dia bawa kereta, dia cedera kan, cedera parah juga, tapi anak dia yang meninggal. So benda tu sangat menduka cita juga untuk mangsa lah. Jadi kalau macam untuk ada apa-apa conclusion untuk kita punya live hari ni? Conclusion hari ni saya cuma ingatkan je lah. Macam tips saya cakap tadi, first tu kena ikut. Lepas tu kalau
Karena kalau ada anak kecil tu kena belikan dia lah untuk babysit yang 4 jenis saya cerita tadi tu. Utamakan keselamatan jugalah. Utama kesihatan. Sebab kita tengok satu kes tadi tu yang tercampak keluar tu, boleh jadi iktibar lah kot. Betul lah. Jadi keselamatan sangat penting dalam bawa kereta lah. So kalau kita bawa kereta pun kita salah bawa kan. Kita bawa dengan melulu semua itu sangat bahaya lah sebenarnya. Untuk macam tadi kita dah jawab banyak juga soalan kan tentang apa yang boleh claim kalau kita langgar orang ke apa. Lepas tu dengan jarak dia berapa kan semua kan. So banyak juga soalan yang dikemukakan oleh komen viewer kita sendiri. Betul. Lepas tu dan saya harap apa yang kita berikan untuk live hari ni boleh bermanfaat kepada semua viewers di luar sana lah. So minta viewers semua share, like semua. Yang mana kalau siapa yang ada setengah orang tu dia risau anak dia. Kalau dia bawa kereta, anak dia tu dia risau juga. So ada orang risau macam tu. So kalau siapa ada kawan macam tu ataupun ada keluarga macam tu, share video ni ataupun bagi dia kontak kita. Kita boleh dapatkan, kita boleh berikan coverage untuk penumpang sekali. Okay. So saya rasa itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang dari kami sendirilah. Mungkin saya ada salah cakap ke ataupun saya cakap mungkin salah lah, apa-apa lah salah. Tadi mungkin Cik Aikal dah tegur tadi. Bukan vintage, DB9 lah. DB9. Jadi betul DB9 betul. Terima kasih dah betulkan. So saya rasa itu saja untuk live kita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Boleh sila like kita punya page, lepas tu follow kita punya page, lepas tu kalau kita ada YouTube sekali, so subscribe kita YouTube lah. Yang mana kita akan post video mungkin dari Isnin sampai Jumaat juga. Kita ada 5 video setiap minggu juga benda tu. So saya rasa itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.